Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi syukur pada Allah di atas kurniaan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Dan jika sekiranya kamu kira nikmat Allah, nescaya tak terhitung banyaknya. Sidang hadirin hadirat, saya bahagikan ceramah saya kepada dua. Di akhir ceramah kita buka soal jawab, insya-Allah. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Tajuk yang diangkat untuk perbincangan pada hari ini adalah yakin yang bahawa rezeki tidak salah alamat. Pertama sekali, rezeki itu bukanlah dengan maksud yang sebagaimana kita faham hanya wang ringgit, harta benda. Tetapi kalimah rezeki ini ia merupakan kurniaan. Termasuklah kita mendapat taufik dan hidayah. Kita mendapat melihat kebenaran itu sebagai kebenaran dan kebatilan itu sebagai kebatilan, sehingga kita ikut kebenaran dan kita jarakkan daripada kebatilan. Itu pun rezeki. Sebab itu dia ajar kepada kita satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mafhumnya, ya Allah, tunjuklah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan rezekilah pada kami untuk ikutnya. Ya Allah, tunjuklah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kepada kami untuk menjarakkannya. Jadi daripada situ kita faham rezeki seperti itu. Dan rezeki ini hak Tuhan. Kerja kita ibadat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Mafhumnya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka hendaklah beribadat mengabdikan kepadaku. Aku tak minta daripada mereka sebarang rezeki, yakni Allah, dan aku tidak minta daripada mereka untuk mereka beri makan ke aku. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha pemberi rezeki yang ampuh. Jadi rezeki ini kembali kepada Allah. Sebab itu kita pagi-pagi mengikut dalam riwayat yang sahih, yang masyhur. Antaranya Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf mengajar hadis daripada Ummu Salamah atau Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi selepas tahiyat akhir sembahyang subuh, dia akan baca kalimah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada kamu supaya beri ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Pagi-pagi apabila kita berkunut, kita baca doa khas. Kita menyatakan antara doa itu, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik Allahumma lana fima a'tait. Kalimah yang kita hendak di sini ialah wa barik lana fima a'tait. Berkatlah bagi kami di atas kurniaan rezeki yang kau berikan. Selain daripada rezeki kita nak yang baik, kita nak ekstra daripada rezeki itu, rezeki yang diberkati oleh Allah. Maka itulah yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Persoalan seterusnya, kalau kita tengok, rezeki ini merupakan jaminan Tuhan. Sehingga kata para ulama seperti Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Hikam, dalam bentuk kenyataannya menyebut antara lain, di mana
Katanya, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kamu bersungguh dalam perkara yang Allah jamin bagi kamu. Apa dia? Rizki Allah jamin. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata atas muka bumi melainkan atas Allah bagi rezeki. Dan kamu cuai daripada tuntutan Tuhan. Apa yang kita cuai? Ibadat kepada Dia. Semua sekali ini, itu dalil butanya mata hati kamu. Jadi daripada sini kita faham pentingnya kita melihat rezeki seperti itu. Dan rezeki ini sebenarnya telah ditulis oleh Allah sejak kita daripada kandungan ibu, dan itulah yang dinyatakan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud, hadis yang panjang. Yujma'u ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, hingga akhirnya. Sampai kita ni ditiupkan roh, ditulis kepada kitanya salah satu bikat birizqihi, ditulis tentang rezeki kita. Ini dia. Persoalan yang kita nak tahu, macam mana rezeki ni, benar ke dia apa yang kita dapat atau macam mana? Kata para ulama, rezeki ni banyak jenis. Ada rezeki bersifat milik, ada rezeki bersifat guna. Macam contohnya, ada orang tu dia milik banyak tapi dia dapat manfaat tak banyak. Dia ada kedai kebun musakin di Rau, dengar kata 1000 batang, tapi dia tak boleh makan. Dia gaul, darah tinggi, kecil manis, lemah jatuh, kolesterol, tapi banyak, seulah masih tak boleh makan. Ini nak gambarkan pada dia milik. Tapi ada tu dia boleh guna. Ini rezeki. Dan rezeki ni unik. Bila Allah nak bagi ke orang ni, cubalah macam mana halang pun dia akan dapat. Tapi kalau bukan hak kita, cubalah macam mana pun kita tak dapat. Saya cuba kisahkan dahulu. Kisah yang pertama kita ambil sebagaimana kisah moden. Nak cerita rezeki ni dia pelik. Kerana Allah tentu dah siapa yang dapat. Orang ni, orang tu dan seumpamanya. Kata Syekh Ali Tantawi, seorang sastrawan Islam terkemuka. Dia ni cerita, ada seorang kanang besar Mesir, cerita tahun 50-an atau 60-an, telah diminta oleh kerajaan Mesir pergi ke Moskow untuk bincang satu perkara atau mesyuarat. Masa tu orang Islam dijangkakan tak ramai di sana. Bila dia nak pergi ni, dia suruh isteri dia cari itik 2 ekor ke ataupun ayam ke, buat bekal. Dia cara dia lah, dia masak, dia buat bekal. Sampai di Moskow, masuk hotel, cadang nak bincang, tiba-tiba datang satu arahan suruh balik. Perkara tersebut tak payah. Dia ada ayam, dia keluar, dia bawa ayam tu ataupun itik dia yang masak dah ni. Tiba-tiba datang seorang perempuan tua uzur dengan anaknya, mohon kepadanya sedikit bantuan. Lama tak makan lampau, dia pun bagi. Yang tukang masak tu isteri dia, tempat masak tu di Mesir, dan dia tukang bawa, sepatutnya dia makan, dan dia ada hajat. Tiba-tiba semata-mata macam nak suruh pergi hantar je. Sebab ini rezeki.
Sama juga disebut kisah oleh Ibn Qayyim. Kisah dia perhati seekor ular. Dia dapati ular tu matanya macam buta dah, jalan dalam keadaan tak berapa pakai baru. Dia nak tengok ular ni ke mana, macam mana dia makan. Akhirnya dia nampak ular tu naik atas satu pokok. Dia pergi tengok pokok tak berapa tinggi, rupanya dalam tu ada burung. Ular ni makan burung tersebut. Rezeki Allah bagi. Seorang tabi'in yang lain berkata, dia pergi ke sebuah sungai. Dia perhati di sungai tersebut, dia tengok. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah kepadaku bagaimana Allah bagi rezeki, dan aku doa rezeki yang luas. Aku nak tengok macam mana cara Allah bagi rezeki. Tiba-tiba dia nampak ada seekor bangau yang duduk di atas kayu yang sedang hanyut, dan bangau itu buta, tak apa nampak, dan kakinya patah. Dia kata, macam mana bangau ni boleh makan? Di sudut yang lain seekor helang datang menyambar ikan, bawa ikan. Betul-betul dekat dengan bangau di atas tu, tiba-tiba ikan tu jatuh dekat dengan kaki bangau, dan helang tu tak pergi, bangau tu makan, boleh makan. Allah bagi rezeki. Ini kita kata rezeki. Pelik. Cuma bila kita tengok kisah-kisah macam ni, macam mana cara kita berinteraksi dengan rezeki. Pertama, dalam Islam suruh kita kerja, suruh kita usaha, suruh kita buat sesuatu. Dia tak boleh duduk saja. Kerana itu Sayyidina Umar marah kepada orang yang malas, orang yang tak ada buat. Kerana bukan cara macam tu rezeki akan datang. Rezeki akan datang dengan usaha. Ini pada hukum ghalib, dan doa pada Allah, dan ikhtiar. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khimasa wa taruhu bitana." Kalaulah kamu sebenar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal sungguh-sungguh, maka Allah pasti bagi kepada kamu rezeki sebagaimana Allah bagi kepada burung rezeki. Kalau kita tangkap seekor burung yang duduk di atas pokok, kita akan rasa temboloknya kosong. Tapi pada waktu petang pula, bila kita tengok, temboloknya hampir seleret dengan dahan banyak. Pertama, kenapa kata ulama Nabi SAW membandingkan orang yang bertawakal dengan burung? Dia tak banding dengan orang ni, dengan orang tu, tapi dia banding dengan burung. Pertama katanya, burung ni dia tidak ada macam manusia. Dia tak ada pejabat, dia tak ada bank, dia tidak ada sekolah, tempat dia kerja, dia tak ada kilang, dia tak ada kedai, dia tak ada. Kedua, burung ni dia tidak ada absent. Macam kita ada juga, sakit, hari cuti. Hari cuti tak kerja. Tapi burung kalau kita tengok pagi-pagi, hari raya pun dia keluar. Kita letak dah kalender bagi tahu hari ni 31 Ogos. Dia keluar. Kecuali dia disangkarkan. Dan burung ni pula bila dia keluar, dia pergi la ila syai. Tak macam kita ada tempat kita tuju. Dia tak. Yang penting dia keluar. Dia mengambil hukum sababi, hukum sebab. Hasil daripada itu Allah bagi. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Nescaya Allah beri rezeki kepada kamu sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Pagi temboloknya kosong, petang penuh. Daripada situ kita tengok ada usaha. Kalau tak ada, tak boleh.
Usaha inilah yang menyebabkan seseorang itu berjaya dalam hidup. Tetapi kaedah menyatakan bukan usaha, tapi usaha sebagai asbab Allah bantu. Bukan usaha semata-mata. Kadang-kadang ada orang yang workaholic, kerja ke main, tapi tak mampu. Tapi ada orang, Masya Allah, kerjanya sedikit, tapi Allah bagi rezeki, melimpah ruah, terkena. Banyak kisah-kisah yang kita tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki seseorang itu dimurahkan rezeki dia. Cara mana nak murah rezeki? Pertama, seorang mesti bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadi baginya jalan pelepasan. Allah bagi rezeki. Dan Allah sebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezeki sekira-kira dia tak sangka. Takwa pada Allah. Ada seorang saleh. Dia ini Masya Allah baik yang amat. Ini cerita sekitar tahun 599 ataupun 499 Hijrah. Cerita lama. Dia ni ayahnya tentera. Anak-anak dia, adik-beradik dia ramai, tapi dia minat nak belajar ilmu. Bila dia minat nak belajar ilmu, dia minta izin ayah dia, dia nak keluar, dia pun pergilah di Baghdad atau kawasan tu untuk dia belajar ilmu. Di samping tu dia kena kerja. Dengan bekalan yang ada, dia sewa rumah kecil. Kemudian dia pergi kerja, kemudian dia belajar. Dia buat dua-dua. Akhir sekali kerja tak dapat sangat, belajar tak berapa boleh sangat, duit habis. Tuan rumah kata, awak ni dah sebulan tak bayar, 2 bulan tak bayar, 3 bulan tak bayar. Kalau tak bayar, awak, saya akan lapor kepada qadi, dia tangkap awak. Saya tak suruh awak balik, tak suruh awak keluar, tapi saya nak duit tu. Dia pun termenung, Allah, gelak gambar. Nak minta bantuan abah, tak mampu. Apa dia buat? Dia cari kerja. Salah satu kerja yang dia cari, kan dia pandai tulisan baik, khat. Dia pergi kat diwan. Diwan ni tempat yang menulis apa ni, perbendaharaan lah, macam audit atau accountant dan seumpamanya. Minta izin kerja daripada pihak kerajaan, pihak khalifah. Mereka kata tak boleh. Dia minta saya tulisan cantik. Tak boleh, penuh, tak ada apa. Dia balik kosong termenung. Sampai tempoh hari ketiga, hari terakhir. Macam mana ni nak buat? Keluar daripada pagi cari kerja, cari, semua reject. Akhirnya dia pergi sampai di ujung satu tempat. Akhirnya masuk padang pasir. Ada pula sungai, nentah masuk padang pasir. Tak ada orang. Tiba-tiba dia nampak ada seorang, ada sebuah khemah kecil ataupun rumah kecil. Dia pergi. Bila dengar sahaja suara dia, tapak kaki dia, orang rumah tersebut kata, masuk. Dia dapati orang tua yang amat. Bila orang tua yang amat ni, dia pun rasa susah hati. Dia kata, tolong saya tak ada orang dah. Sebatang kata saya ni lapar dan saya rasa saya nak mati dah. Tapi boleh tak tolong saya satu? Tolong apa? Tolongnya ialah, tuang beli anggur kat saya. Sebelum saya mati, saya nak makan anggur. Dia pun pergi cari ni, beli anggur. Bila beli anggur, duit tak ada nak bayar. Jenis orang yang belajar agama ni, kadang-kadang dia pakai jubah macam saya, 2 lapis.
Dia ambil jubah luar dia cagak. Dia ambil buah tu dia berlari. Sampai kat tu dia beri makan. Orang tu makan sampai habis. Tak tinggal sama dia. Dia pun lapar dah. Akhirnya orang tu kata, kalau saya mati, tolong kebumikan mayat saya. Selesai semua, di ujung sana tu awak gali, di situ ada duit. Dinar, emas, awak ambil lah kat awak. Cuma satu saya nak bagi tahu kat awak. Duit tu awak boleh pakai, tapi sebenarnya bukan duit saya. Saya kongsi dengan adik saya. Dan saya ni sebenarnya menega dengan adik. Kemudian ada perampok datang. Saya rasa perampok akan datang malam. Insting dia. Jadi dia ambil barang dia, dia sipang. Dia gali di tempat lain, dia tidur tempat lain. Tengah malam masa kafilah datang, habis dia bunuh. Adik saya lari, saya pun lari kat lain. Saya tak tahu keadaan dia, dia tak tahu keadaan saya. Saya tengok mayat berlipangan. Kemudian bila perampok tu sudah ambil semua, dia panggil kotak mutari, lanung pada pasir. Saya pun pergi gali, saya ambil. Jadi itulah kehidupan saya. Kalau awak bertemu dia, kalau awak bagi-bagilah. Kalau tak, boleh ke awak. Dia pun kata tak apalah. Sudah buat tu betul sungguh mati, dia ambil barang tu. Untuk nak pintas, dia lalu ikut sungai. Bila ikut sungai ni, dia terpaksa sewa sebuah perahu. Dia bawa naik perahu. Jadi itulah kata, lain kali kalau cakap dalam dengan orang, jangan banyak cakap senyap. Yang banyak cakap ni masalah. Ada tak? Dia pun cakap ramah ni apa benda? Yalah, rasa nak ni. Kawan ni pun cerita. Akhirnya orang tua ni cerita, sebenarnya saya kaya dulu. Saya ada abang, tapi abang saya jahat. Saya menega dengan dia, tapi saya kena perampok, kena ni. Cerita sama. Dan nama pun sama. Dia tahu. Dia tahu bahawa inilah orang yang abang ni cakap. Dia kata dah ada sampah ni. Sampah ni pula mertua bagi, kata. Pinjam. Sebab tak ada apa. Hatinya fikir, sah orang ni. Nak bagi ke tak bagi? Macam-macam. Kalau saya lah, saya akan kata, tuan, kalau saya bertemu macam mana? Kita bagi dua, boleh tak? Pada dalih lalu. Akhirnya nak sampai, dia kata, tuan, ni hak harta tuan. Saya temu dengan abang tuan, sebenarnya dia baik sangat, dia cari awak lama dah, cuma saya ambil sedinar sebab saya nak bayar kepada hak hutang buah anggur mati tu. Hak saya pinjam, kerana nak tutup, saya boleh tebus balik. Terus dia lari, orang tu pun syukur, alhamdulillah. Jadi dia tengah buka kepok nak bayar hutang-hutang rumah dia ni, tak ada pula. Dia manusia ni jalan ada duit dengan tak ada duit beza. Ada duit tu lain. Mah. Tak ada duit dia Allah. Slow lah. Dalam keadaan nak pulang slow dengan niat, tak apalah aku masuk penjara dah. Tak apa. Dalam keadaan macam tu, tiba-tiba datang seorang bagi tahu dia, "Hey, kenapa awak? Kami cari saudara lama dah." Cari apa? Nak bagi kerja sebagai penulis. Dia kata, kenapa pula? Kata tak dapat. Penulis asal mati je. Jadi memang nak latih awak perlu sangat. Akhirnya bagi selalu advance duit kat dia. Ambil dia. Sejak daripada hari itu, dia boleh bayar hutang dia. Dia pun jadi kaya, ada sikit. Raja Khalifah sayang kat dia. Menyebabkan Khalifah lantik jadi menteri. Dan dia satu-satunya menteri yang setiap tahun tak dapat nak bayar zakat. Kenapa? Kerana dia banyak tanggung pelajar-pelajar ilmu yang susah sebagaimana yang dia pernah rasa. Tuan-tuan, kisah ni unik, tapi akhirnya Allah beri ketenangan, kesenangan. Sebab rezeki yang dia dapat tu cara betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok cerita seperti ini, kita faham bahawa salah satu daripada cara untuk kita raih rezeki dengan yakin, kita bertakwa dan
bertawakal kepada Allah dengan nas yang kita bacakan tadi. Nombor 3, antara perkara yang penting adalah kita kena sedekah. Sedekah ni dia menjadi mujarab utama untuk harta itu ditambahkan semula. Sedekah. Dalam riwayat yang masyhur, Rasulullah SAW menyatakan Allah hantar 2 malaikat pagi dan petang, kerjanya doa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang sedekah ni ganti, berilah kepada orang kedekut ni hilang. Saya cerita dalam buku yang saya karang baru, tajuknya Keajaiban Sedekah. Cerita lama, cerita baru. Saya ambil cerita klasik dulu. Satu-satulah sebab banyak cerita, nak cerita banyak tengok dalam kitab lah. Ceritanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni entah macam mana satu hari datang orang minta sedekah, minta dengan dia duit. Dia tak ada duit. Dia panggil anak dia Al-Hasan, bagi tahu ke mak Fatimah ada duit tak. Fatimah kata ada 6 je. 6 dirham untuk dia buat jamu makan, untuk beli untuk anak-anak dia. Kata kawan ni, bagi tahu makmu, Allah akan ganti apa-apa pun. Fatimah ni bagi 6 dirham. Sudah bagi 6 dirham ni tak ada apa-apa. Sayyidina Ali pun terus bagi orang tu, kosong. Sudah dia bagi tu, Allah, tuan-tuan bayangkan tak ada apa-apa. Tiba-tiba datang seorang lelaki nak jual unta. Nak beli ke tak? Sayyidina Ali kata nak. Kena harga berapa? 140 kata dia. 140 dirham. Sayyidina Ali kata boleh, tapi tempoh 8 hari. Okey, saya beli, saya jual. Tempoh 8 hari. Dia pun tambak depan rumah. Sudah dia tambak saja, orang tu balik. Tempat lain dah. Datang seorang. Han nak jual ada unta ni. Kata nak kan. Berapa? 200 kata dia. Kata dia okey. Dia pun terus bayar. Sayyidina Ali ambil 200, bayar kat orang sana 140 dirham, baki 60 dirham. Terus bagi kepada anak dia, beritahu kepada makmum, Allah ganti setiap 1 dirham kita sedekah sebanyak 10. Jadi 6 dirham kita sedekah, kita dapat 600. Tengok tuan-tuan. Sedekah, Allah bagi rezeki. Dan cerita masalah sedekah ni banyak pelik saya sebut dalam buku tentang keajaiban sedekah. Salah satu cerita moden. Cerita moden ni saya tengok memang luar biasalah macam mana seorang tu yang terkenal dengan baiknya, akhirnya dia berjaya kerana kih dia sedekah banyak, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia kemudahan yang luar biasa. Macam mana? Ada seorang bernama Khalid bin Jubair. Khalid bin Jubair ni, dia ni doktor perubatan. Bila dia doktor perubatan, dia telah diperintahkan oleh pemerintah dia untuk pergi ke Morocco. Dia pun pergi ke Morocco untuk merawat pesakit sana. Pemerintah dia namanya Amir Sultan. Sampai di Morocco, dia pun mikir pula macam mana duduk di Morocco ni. Buka sikit ni, kelengkapan tak cukup, ni tak cukup, equipment tak cukup, apa nak buat ni? Dia telefon kepada gubernur dia, iaitu Amir Sultan. Kawan ni kata, tawakal kepada Allah. Termenung dia. Rawat dengan separuh perasaan, tiba-tiba datang seorang yang merawat. Yang dirawat kata, kalau tuan nak senang, tuan hubung nombor sekian-sekian. Ini orang kaya. Dia pun hubung. Bila dia hubung, tuan-tuan tahu apa yang berlaku. Orang ni kata, jom datang kat dia. Style orang kaya sungguh, dia lain tuan-tuan. Bila datang tu, dia dengan relax je. Kawan ni buka proposal tak habis lagi. Dia kata, boleh saya bagi ke awak 1 juta. Kawan ni duk anggaran mungkin dalam 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 juta. Segala beres kami tanggung.
Lalu kawan ni terkejut. Dia cakap apa? Dia kata, kamu bagi tahu kat orang, wallahi, diulang banyak kali, wallahi, wallahi, tidak aku bagi kamu 1 juta ni, melainkan Allah akan bagi kepada aku 3 juta dalam masa kurang seminggu. Ada berani bet? Wallahi, bukan sekali, bukan 2 kali, banyak kali begitulah. Jadi apa kisah? Dia cerita dia ada 4 anak. Anak dia semua pegang syarikat-syarikat, bukan kerja dengan syarikat, punya syarikat besar. Dia bina hospital, berapa? 20 hospital. Bagi pula infak untuk dialisis macam-macam. Kerana sedekah. Allah mudah dan murahkan rezeki dia. Jadi poin sedekah keajaiban ni luar biasa. Poin yang terakhir, kerana masa tak sempat sangat, kita dalam interaksi dengan yakin kepada Allah ni, kita kena letak redha. Memang hati kita ni kadang-kadang rasa geram, tak cukup. Tuan-tuan, siapa cukup? Atas muka bumi ni siapa cukup? Nabi kata kalau manusia punya segunung emas, dia nak segunung lagi. Bukan sekilo, segunung. Tuan-tuan bayangkan, tak ada yang cukup. Yang cukup adalah ni. Sebab itu cara yang terbaik dalam isu macam ni, kita redha. Abdul Wahid bin Zaid berkata, ar-ridha babullahil azam. Redha ni pintu Allah yang terbesar. Jadi kita cuba redha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita redha. Dan bila kita redha, hati kita tenang. Kita tak akan rasa gundah gulana. Allah bagi rezeki banyak, alhamdulillah. Allah bagi rezeki sikit, alhamdulillah. Allah bagi apa pun, alhamdulillah. Maka kita akan meraih banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi kita kena yakin Allah tak salah alamat tentang rezeki. Allah boleh buka, orang boleh kaya sekelip mata, sebagaimana orang tu boleh miskin sekelip mata. Orang boleh senang sekelip mata, sebagaimana orang tu boleh susah sekelip mata. Cerita memang banyak, tapi saya rasa sekadar itulah dulu yang saya dapat sampai. Sudah setengah jam lebih dah tuan-tuan. Cakap sekejap saja, kita buka soal jawab dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya ada soalan, kita ada mic yang disediakan, ataupun ada soalan secara bertulis ke, ataupun atau ada yang kat kanan tu, kakak jangan balik. Problem. Assalamualaikum. Untuk saya nak tanya, kita tadi ada cakap pasal sedekah untuk murah rezeki. Betul tak kita niat nak murah rezeki untuk dia kita nak murah rezeki tu dengan sedekah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, dawu mardakum bisadaqah. Kamu rawatlah orang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Dan kisah Al-Hakim sebagai contoh, dia sakit muka teruk yang amat sangat, sehingga berlaku mimpi muridnya bertemu Rasulullah SAW, sampailah kepada cerita supaya sedekah dengan cari payang air, letak depan rumah jadi air fi sabil untuk orang minum. Akhirnya mukanya bersih. Jadi daripada sini mafhum bila Nabi sebut dengan dawu martakum bis sedekah, kamu rawatlah orang sakit kamu dengan sedekah, maknanya berlaku niat macam tu. Kita niat apa-apa pun boleh, cuma kita kena letak walaupun kita niat macam tu tapi kerana Allah. Ada satu kisah lucu. Seorang soleh di zaman tabi'in ataupun sahabat, dia ni setiap kali temu orang susah dia akan sedekah.
Yang peliknya bila dia sedekah, dia balik dia akan dapat ganti macam tu. Jadi anak saudara dia dah ikut. Lalu anak saudara dia pun satu hari buat juga sedekah. Balik tak ada dapat apa-apa. Buat lagi, balik tak dapat apa-apa. Buat lagi, dan 2-3 kali letih lah. Pergi mengadu kepada pak saudara dia ataupun orang ini. Dia kata, kenapa saya tengok pak cik buat gini-gini, balik mesti dapat. Saya buat balik tak dapat. Kadang-kadang banyak ada pak cik juga tak dapat juga. Dia kata, saya nak betul niat. Aku bersedekah kerana Allah, maka Allah ganti. Kamu bersedekah kerana duit, maka duit tak ganti. Jadi di situ kita kena betul niat. Sebab itu Allah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin. Dan tidaklah apa yang kamu infak itu melainkan Allah ganti, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Saya sebut banyak kisah dalam tu. Jadi poin yang saya nyatakan di sini ialah mesti niat kerana Allah. Kemudian yang itu akan datang, Allah akan ganti insya-Allah. Soalan seterusnya. Sila tutup. Ya. Yang tadi WhatsApp pun ada, nanti saya akan baca. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya tentang sedekah bagi pihak keluarga yang telah pergi, yang telah meninggal dunia. Adakah ini sebarang syarat-syarat yang perlu dilakukan untuk kita bersedekah bagi pihak keluarga yang telah pergi, dan jika kita keluarkan harta untuk bagi pihak semati, adakah kita juga akan mendapat pahala sedekah? Ya, soalan yang cukup baik. Saya tak nak jawab panjang, bacalah buku ni. Ada hadis Nabi SAW sebut 7 perkara bila orang itu buat untuk orang mati akan sampai. Beli Quran sedekah ke masjid kepada orang, dia dapat. Gali serumah, dia dapat. Ajar ilmu, dia dapat. Mana sedekah tak jadi masalah, boleh, dan insya-Allah Allah beri pahala. Termasuklah isu korban kepada si mati. Cuma dalam mazhab Syafi'i dengan syarat bahawa seseorang itu dia telah wasiat. Tapi mazhab lain tak payah. Sebab ini sedekah yang disebut sedekah jariah ataupun sedekah bagi pihak si mati dibolehkan. Wallahu a'lam. Soalan lain? Baik, soalan daripada saya. Salam Imam. Di mesej saya saya baca je. Mohon tanyakan yang berbahagia Datuk Seri berkenaan istidraj di sisi Islam dan sudut pandang kita sebagai hamba-Nya untuk hadapi sekiranya mendapat ujian tersebut. Okey. Pertama sekali maksud istidraj. Istidraj ni ialah satu kurniaan Tuhan kepada seseorang, sedangkan orang itu derhaka, bertambah derhaka, bertambah maksiat, tapi rezeki makin banyak. Kemudahan sampai dia kata, kau ni semayang-semayang saja je perangai ni, tapi tak kaya. Tengok aku maksiat pun kaya. Ini makna istidraj. Allah Subhanahu Wa Taala ingat pesan kepada kita, orang macam ini Allah kata apa? Akhaznahum fa izahum mublisun. Akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Di mana kami akan ambil mereka itu secara mengejut, dalam keadaan mereka itu terpinga-pinga, dalam keadaan teraba-raba, tak tahu mati dah. Dia tengok kisah Qarun macam mana, kisah Firaun macam mana, beberapa kisah macam mana, ini rugi. Jadi istidraj ni kita tengok, kita dapat kurniaan tapi kita jauh daripada Tuhan, itu ada makna tak baik. Sepatutnya kita kena intibah, kita kena sedar. Ada satu kisah yang saya baca dulu. Dia ni kerja klasik kapal. Masya Allah, dia duit banyak. Jadi bila naik darat tu jadi bebas. Asal orang Islam tapi tak semaya, minum, perempuan boleh langgang, tak apa. Orang nak tu dia bagi duit je, duit banyak. Dan dia pun kadang-kadang debat dengan orang. Hang percaya ada Tuhan? Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, tolong tunjuk Tuhan hang. Tolong gini-gini, tak percaya terus. Tapi dia makin kaya. Oh. Satu hari entah macam mana, kapal yang dia naik, yang dia kerja tu karam.
di Pasifik. Jadi kapal-kapal besar ni biasanya dia ada pelampung. Jadi dapatlah satu pelampung, duduk di pelampung tu hampir seminggu, duduk dalam air. Allah uji masa tu, dia kata air ombak kamai besar, ikan besar-besar ni duduk tunjuk taring depan dia, duduk akrobatik dekat-dekat, tak makan je dia. Tuan-tuan, kalau besar sangat kita takut kok. Masa tu kata dia, barulah dia ingat Allah, zikir Allah, Allah, hak cakap Samsing di muka bumi tu ingat. Selepas daripada itu, dia diselamatkan oleh klasik kapal nelayan daripada Brazil, duduk di hospital Rio de Janeiro sehingga sembuh, balik, akhirnya menjadi orang yang benar-benar saleh, takwa kepada Allah, kenal Allah, hilang dah istirahat dia. Itu antaranya. Wallahu a'lam. Itu boleh lagi ke? Ya, okay. Boleh. Macam mana kita nak sedekah pada orang yang kita tahu dia tengah susah, tapi dia berhutang banyak dengan kita dan tak bayar, bersalah kerana ahli keluarga? Okey. Yang ini yang pertama, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kata Nabi, kata Allah, jika sekiranya orang tu susah, kita beri tangguh, maka itu adalah baik sebenarnya. Sekarang ni memang ramai orang yang berhutang, kadang-kadang tak tahu nak bayar macam mana. Ni saya jawab bagi pihak orang berhutang dulu. Pening. Seorang bernama Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Dia masuk masjid pada musim bukan orang semayang. Maksudnya pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, bukan waktu semayang. Nabi masuk, Nabi tengok dia sedih. Nabi kata, ya Abu Umamah, ma hamalaka ala haza? Apa menyebabmu duduk sini? Dia kata, irtakabatni duyun ya Rasulullah, utang yang menguasai diri aku. Nabi kata, aku nak ajar satu doa, mu nak tak? Nabi tak pergi ambil di Baitul Mal duit. Nabi tak suruh keping, tapi Nabi nak suruh dia independen, dia faham. Lalu Nabi ajar dia doa. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal juni wal buh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nabi minta berlindung 8 perkara daripada hadis ni. Dia buat dengan yakin, dengan berubah gini-gini, akhirnya dia selesai hutang semua, dia kaya, dia selesai dan dia berjaya sebenarnya. Saya sebut dalam buku inilah doa aku. Panjang lebar kisah, macam-macam doa-doa, termasuk doa yang tadi. Jadi tuan-tuan, yang ini hak sebenarnya. Kita beri hutang orang tu, tiba-tiba orang tu tak dapat bayar, kita nak sedekah kat orang tu. Bagi saya, kita boleh buatlah. Sama ada kita halalkan sebahagian daripada hak yang kita bagi, ataupun kita niat kita sedekah, insya-Allah kita akan dapat satu hadis, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong hamba-Nya bila mana hamba-Nya tolong saudaranya. Bukan saudara tu tolong, tapi Allah akan tolong. Kita yakin macam itu tuan-tuan. Itu giliran dia. Boleh jadi satu masa nanti Allah jadikan kepada kita, kita selamat. Satu kitab yang terbaik bertajuk Asyiddah Ba'dal Faraj. Apa makna Al-Faraj Ba'da Syiddah? Pelepasan bila selepas daripada kesukaran dalam hidup. Cerita orang asal senang, tiba-tiba susah, tiba-tiba Allah ganti balik. Ini hasil daripada kebaikan yang dia buat dan dia tunjukkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Lagi ini soalan berkaitan dengan ibadah korban. Perlukah kita sebut niat korban sunat untuk mengelakkan korban itu menjadi wajib? Okey, asal korban hukumnya sunat, kecuali ada riwayat menunjuk kepada Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan, hiya alayya wajib walakum tatawwu'. Nas ni menunjukkan bahawa hukum korban tu hukumnya sunat. Tetapi Nabi mengikat dengan satu hadis, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallana. Siapa yang mendapatkan harta, ada duit, ada keluasan, tapi dia tak korban, maka jangan hampir tempat tinggal kami, tempat semayang kami. Dalam bahasa mudah,
saudara tak patut sangatlah saudara ada duit tapi tak korban. Kerana apa? Kerana korban ni syiar, kerana tolong orang, kerana tanda takwa yang disebut oleh Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi semuanya itu menyebabkan korban digalakkan. Kita boleh niat saja aku korban kerana Allah Ta'ala, hazihi minni dan seumpamanya. Macam Nabi sebut dalam satu riwayat, Allahumma taqabbal minni, terimalah daripada aku ibadat korban. Itu saja. Tapi nak sebut sunat boleh. Cuma kita nak beza kalau dia sebagai wajib dengan sebab kita nazar, maka yang tu kita tak boleh makan, yang tu kita sebutlah inilah korban nazar atau wajib atasku kerana Allah Ta'ala, iaitu confirm. Sebab asal tu bila kita kata saja korban tu maknanya hukumnya sunat lah. Itu yang difahami. Wallahu a'lam. Boleh ni? Boleh. Tu saya tak nak bagi tahu nombor telefon saya tuan. Itu banyak masuk. Mungkin lepas ni saya kena ambil satu soalan sebelum ini. Ada lagi insyaAllah. Assalamualaikum Datuk Seri. Macam mana kita nak mendapat keyakinan yang penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam mana soalan? Tidak. Tidak. Macam mana kita nak mendapat keyakinan yang sepenuh yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Okey. Pertama sekali, apa makna yakin? Yakin asal makna yakin ni bahasa Arab. Yakin ni maknanya stabil, tetap. Orang Arab kalau dia kata yaqanal ma, air itu tetap, stabil, dia tak gerak macam air sungai, itu maknanya yakin. Yakin tu makna apa? Percaya 100%. 99 tu tak yakin, itu dipanggil ghalabatuz zan. Yakin ni 100%. Apa makna yakin? Yakin ni maknanya seseorang tu dia akan ada tindakan. Tindakan itulah yang menunjukkan dia yakin. Sebab itu iman tu bukan sekadar saya beriman, tapi dia kena semayang, dia kena puasa, dia kena buat hak baik, dia kena tinggal hak larang. Itu makna iman. Maka yakin sejuzuk daripada iman. Iman tu bersyaratkan dengan yakin penuh. Dia tak mahu separuh-separuh. Sebab itu makna yakin. Macam mana nak dapat yakin? Nombor satu, kita kenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, kita boleh yakin tak? Macam Sayyidina Ali, duit tak ada, yang adanya 6 dinar, 6 dirham. Macam mana? Tapi dia yakin 6 dirham tak apa, tapi janji Allah ada. Yang itu luar biasa. Dan orang macam ini ni, kalau kita tengok kehidupan dia, tenang. Ada memang mereka ni yakin dengan seyakin-yakin sungguh. Sayyidina Ibrahim dengan anak dia Ismail, dia sembelih, dia yakin dia sembelih. Tapi Allah kata apa akhirnya? Allah kata kamu telah benarkan mimpi kamu, dan surah Saffat, maka kami akan ganti. Maka wafadainahu bizibhin azim, kami ganti sembelih yang besar. Maknanya dia yakin, akhirnya berlaku. Hajar bila duduk dengan Ismail seorang-seorang, 2 orang ni, 2 beranak, tanya pada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihaza, Allah perintah ke kamu buat macam ni? Dia kata ya. Izan lan yudayyi'an Allahu abada. Kalau macam ni Allah tak abaikan kami. Apa berlaku? Keluar telaga Zamzam. Tapi nak keluar tu bukan keluar selalu. Dia sa'i dulu antara Safa dengan Marwah. Dia usaha. Sa'i ni mana usaha. Tapi akhirnya berlaku ajaib. Yakin pada Allah. Macam mana kita tengok orang yang yakin? Orang yakin ni dia tak gundah gulana. Yakin pada Allah. Yakin ni kita cuba tengok mereka sahabat-sahabat tabi'in, mereka yang benar-benar yakin pada Allah. Tuan-tuan akan tengok sikap mereka ni berbeza. Nabi-nabi yang alaihi wassalatu wassalam dia yakin pada Allah. Orang soleh dia yakin pada Allah.
Orang yang benar-benar dia yakin sungguh, dia bukan kepada apa, dia yakin pada Allah. Bila kita berkawan dengan mereka, kita bersama dengan mereka, kita tengok keadaan mereka, kita kata Allah, inilah yakin sebenar. Dia yakin. Dan orang yang yakin ni, Allah bagi dia ketenangan. Dia tak kisah. Dia yakin. Dia sembahyang, dia doa, ya Allah, dia yakin. Macam kita kata, Nabi kata, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu doalah kepada Allah, kamu yakin Allah terima doa kamu. Ni kita, ya Allah aku doa ni tapi tak apa yakin kau ni, payah nak terima. Doa dengan yakin. Orang pergi Mekah dia doa yakin. Banyak kisah-kisah yang kita tengok. Sebab itu yakin ni mahal. Masalahnya kita ni muzabzabi. Apa makna? Keluknet. Apa makna? Tak kuat. Kena sikit, dalam bahasa moden kat koyak. Mudah sangat. Oi, tak boleh. Kadang-kadang macam tu. Tak boleh. Dia yakin tu lain. Yakin. Tuan-tuan, satu kisah. Dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat pergi kepada sahabat dia menitah sungai, nak pinjam duit 1000 dinar. 1000 ataupun 100, kata silap 1000. Kawan ni kata, siapa saksi kamu, siapa? Dia jawab, Allah. Orang nak pinjam ni. Orang ni kata, tak apa, kalau mu kata Allah, aku tak kata apalah, aku yakin padamu. Bila nak bayar, tarikhnya bergiang. Hari tarikh dia nak bayar tu, dia pergi seberang sungai tu, dia duduk sebelah sana, nak nitah sungai ni, tak ada satu perahu pun. Kawan tu duduk dengar sebelah sana, ni sebelah sungai luar tak nampak. Macam mana nak buat? Dulu WhatsApp tak ada, handset tak ada, telefon tak ada. Ni cerita zaman dulu. Ni Nabi sebut, kisah Bani Israel. Apa dia buat? Dia ambil kayu. Bila ambil kayu, dia belah kayu. Kemudian dia ambil duit dia tu, dia tulis, dia letak dalam kayu tu, dia ikat. Kemudian dia hanyut kayu, ya Allah, sampailah kayu ni kepada tuang yang hutang dengan ni. Siapa buat? Allah. Dia yakin. Kawan tu tunggu lama, tak sapa-sapa. Akhirnya dia kata tak apalah. Tiba-tiba dia nampak kayu jalan duduk atas air, mengalir. Dia kata baik aku ambil kat kayu tu, kurang-kurangnya boleh bawa masuk rumah. Dia pun pikul kayu. Bila pikul, belah saja dia nampak, ya Allah, ada tulisan hak kawan dia duit ada. Hak nun yakin, hak ni yakin. Akhirnya dua keyakinan berlaku, Allah tunaikan hajat kedua-duanya. Jadi itulah jawapan saya. Last kalau ada. Saya jadi sedap sikit. Salam al-fadil Imam yang menghisab. Ya, salam hai. Baik, mungkin yang saya kelas yang mana tak sempat bagi itu saya mohon maaf. Macam mana kita di Malaysia nak ikut hari Arafah? Yang mana? Sebab hari Arafah di Saudi lebih awal. Okey. Terima kasih. Soalan ni kami telah jawab 2 kali. Tahun 2016 ketika menjadi mufti dalam Bayan Linnas, dan baru ni kami jawab 2 kali. Boleh tengok semalam kami jawab atau 2 hari lepas kami jawab, di mana hari Arafah ni cara panjang. Dalil banyak. Dalil yang menyatakan kita kena puasa mengikut tempat kita, ini mazhab Syafi'i, berdasarkan kepada 3 dalil. Dalil yang pertama daripada hadis Quraib, hadis Ibn Abbas, yang bila mana Muawiyah tanya kenapa mu puasa lain dengan kami, buka dia kata tempat kami lain, Madinah lain, Syam lain. Jadi tengok masing-masing. Dalil yang kedua, hadis Nabi SAW menyebut as-saumu yaumu tasumun yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhun. Hari kamu puasa berdasarkan tempat kamu, hari kamu raya tempat kamu, hari kamu raya haji tempat kamu. Nas ni menjadi ni. Nombor 3, walaupun hadis menyatakan siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, tapi di situ ada satu kait yang menarik. Walaupun sebut hari Arafah, hadis yang lain
Riwayat yang lain menyebut kana Rasulullah SAW yasumu yaumat tasih. Nabi puasa pada hari ke-9. Jadi kita tak nampak dah bulan, hari 9 kita jatuh hari Rabu. Di Mekah untuk tahun ni lah, jatuh pada hari Selasa. Jadi saya katakan kita ikut tempat kita, tapi kalau kita mampu, puasalah 22 hari. Lagi mampu 3 hari. Yang tak bolehnya puasa hari raya. Hari raya tempat kita lah, memang tak boleh. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah dulu. Saya nak sebut beberapa buku-buku yang terkait dengan apa yang saya nyatakan di sini. Iaitu yang pertama, saya nak minta tuan-tuan sekalian. Ni saya ambil dalam masa 3 minit, 2 minit. Nombor 1, tuan-tuan tahu tak, hari ni 10 awal Zulhijjah, pahalanya kalau buat besar sangat. Orang puasa, orang zakat, orang infak, orang sedekah, orang apa banyak. Sebab itu jumhur ulama kata 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Itu besar pahala. Buat. Nombor 2, jangan lupa puasa hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa hari Arafah dengan kifarat sama seperti 2 tahun dosa kita. Nombor 3, jinak-jinaklah baca Al-Quran. Saya sebut macam mana orang zaman dulu khatam Quran banyak kali. Jangan kita lupa baca Quran. Nombor 4, kalau boleh belajar ilmu. Kita hadir majlis ni dengan niat belajar ilmu. InsyaAllah dengan sebab hari-hari 10 awal ni Allah bagi pahala. Saya cerita kelebihan belajar ilmu. Nombor 5, jangan buang masa walaupun sikit. Ambil masa-masa waktu ni, saya sebut masa pelihara lah. Buat betul-betul masa ni. Seterusnya jaga hubungan keluarga. Kita ni anak, isteri, terutamanya nak jadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Jangan kita abaikan. Nombor seterusnya, kalau boleh kita beramal, kita nak faham tentang ibadat korban, tentang sikit haji, bab umrah, saya sebut dalam buku Taudih. Ni buku Imam Nawawi cukup baik. Dan saya juga sebut kalau boleh korban. Saya ada anak seorang, anak saya meninggal dunia tahun lepas. Kanser, umur 22 tahun. Saya beri namanya Hamad. Masa dia hidup saya tanya, mak kalau mati abah akan korban. Dia kata buatlah abah tiap tahun, tak apa. Jadi saya peluk sebut salam terakhir, kisah macam mana mati, sampailah wasiat untuk korban dan seumpamanya. Buat tuan-tuan, kita tak tahu tahun depan kita tak mampu lagi. Dan kalau boleh, saya nak sudah sampai masanya tuan-tuan cinta kat Nabi, sayang kat Nabi, tahu tentang Nabi A to Z. Allah beri saya sedikit kemampuan, sikit. Saya memikir tahun ni, aku tengok sirah Nabi ni banyak sangat. Tapi aku tengok macam mana aku boleh sumbangkan supaya mereka kenal Nabi. Umur Nabi berapa tahun? 63 tahun 4 hari. Macam mana kehidupan Nabi bila berlaku ni saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Buku ni tebal, tapi menariknya dalam buku ni bila sebut garis masa, saya akan tulis macam mana garis masa ni, peristiwa berlaku, penerangannya di bawah, gambar petanya sebelah sini. Jadi 3 dahat boleh tahu satu persatu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita kata Nabi ni macam mana ya? Perang Badar bila ke? Berapa ke? Macam mana ke? Tepat mana ke? Dengan Uhud mana dulu? Di sini jelas satu persatu. Jadi kalau kita boleh hidup macam tu, kita akan faham. Akhir kalam, hidupkanlah malam-malam 10 akhir ni, 10 awal ni sungguh-sungguh. Afdal amalan masa hari Arafah, sebutlah banyak-banyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut banyak-banyak, insya-Allah Allah beri. Dan doalah macam-macam, bukan kita doa sikit, baca buku bab doa ni, inilah doaku tu, baca doa nak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan
Allah makbulkan segala hajat kita, Allah selamat kita daripada api nerakanya, Allah jadikan kita ahli syurga, Allah matikan dalam husnul khatimah, Allah panjangkan umur kita, Allah rezekikan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.